pada sesi kali ini. Sabar. Saya harap kamu dah lihat sebaik sedikit yang YouTube yang telah diberi oleh Cikgu Nisha tu. Okay, so kita cuba buat yang terbaik ya. Okay, so kita lihat kepada apa nama tu? Okay, siapa yang dah download modul? Dah download modul? Dah, Cikgu. Dah Okay, bagus. Dah, Cikgu. Kalau dah, tengok. Nak present. Present now. Okay. Alright, so ni akan kita belajar. Fungsi. Okay, awak dah nampak skrin saya ke? Nampak lah kot? Saya rasa dah nampak. Nampak, Cikgu, nampak. Okay. Alright, so fungsi So ini modul yang kamu belajar lah. Kita akan belajar kejap lagi ni. Okay, kamu dah pernah belajar perkataan fungsi ni. Sebenarnya kamu dah pernah dengar daripada kamu tingkatan 2. Okay, kalau kamu masih ingat lah. Tingkatan 2, kamu belajar, kamu pernah dengar apa kisah fungsi ni? Kita lupa dah. Cuti PKP je kan? PKP pun bukan cuti, sebenarnya kita belajar Okay, jadi fungsi ni kalau kamu ingat pada kamu tingkatan 2, kalaulah kamu ingat perkataan, kalaulah kamu pernah ingat perkataan domain, kamu pernah ingat perkataan kodomain, lepas tu kamu ada juga belajar pasal hubungan fungsi. Ni kita recap balik. Kamu belajar satu dengan satu. Lepas tu kamu belajar satu kepada apa? Banyak. Ingat lagi tak? Lepas tu kamu ada banyak kepada satu. Ni kita just ingat dulu-dululah pernah belajar Lagi satu last sekali apa? Banyak kepada? Banyak. Banyak kan? Banyak. Okay. Di mana hubungan ini, antara 4 hubungan ni kamu kena pasti yang mana satu fungsi. Okay? Okay, ini saya recap saja Okay, kemudian untuk sesi kali ini kita akan belajar belah sinilah. Sebelah kiri saya ni perwakilan graf dan tata tanda fungsi. Okay, so ni graphical ni and then situasi kehidupan. Okay, 3 benda yang kita akan belajar iaitu ni pertama. Lepas tu fungsi tak tertakrif. Domain objek ni mungkin kita belajar next kelas. Kalau sempat kita belajar lah. Tapi kita belajar ni. Saya gariskan ni. Ada berapa keseluruhan tu? Ada sebanyak 4 lah. Secara keseluruhan. Alright. So kita move on. Ni dia. Okay, apakah fungsi? Fungsi merupakan perwakilan grafik dan tata tanda dengan keadaan setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu image sahaja. Okay, ni kita recap semula. Kena pasti balik apakah itu fungsi. So, saya nak you highlightkan perkataan dia mesti mempunyai satu image sahaja. Okay, setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu image sahaja. Ini kamu kena highlightkan perkataan ni. Okay, maksud dia kalau tadi yang kita belajar, kita ada hubungan tadi kan. Satu kepada banyak. Kita ada satu kepada satu. Kita ada banyak kepada satu. Dan sekali kita ada banyak kepada banyak.
Tugas saya je banyak ni, macam pelik je perkataan. Okey, hubungan ini kita kena ingat dia dipetakan oleh domain kepada kodomain. Ataupun ingat lagi tak? Input kepada output. Okey? Okey, jadi kat sini ataupun kita boleh kata kat situ objek kepada apa? Saya tambahkan sikit lagi. Objek kepada image. Okay, so daripada situ kita kenal pasti image ni kena ada satu sahaja. Jadi kita tengok kepada hubungan ini. Okay, so kita tengok kepada hubungan ini mesti ada satu sahaja kan. So apakah itu fungsi? Setiap objek hanya mempunyai satu image sahaja. So image tu kena satu. Jadi Y tu kena satu sajalah. Jadi hubungan yang kita boleh terima yang ini kan. Satu banyak satu. Kita boleh terima lah. Okay, itu sebagai overview lah ya. So disertakan dekat situ. Ni gambar dia. Kalau kami ingat lagi yang first ni, yang di sebelah kiri ni kita panggil dia input ataupun domain. Okay, dipetakan kepada output. Iaitu kodomain ya. Okay, dipetakan. Anak panah ni semua merujuk kepada dipetakan ataupun kepada. Okay, so kamu tambah kat sinilah dipetakan. Okay, ataupun kepada lah. Okay, jadi kita tengok kepada jadual fungsi. So input, okay, segitiga, output dia ada 3. 3-nya apa? Kalau dalam kes ni adalah sisi dia ya. Okay, kemudian kita ada segi 4 sama, output dia 4, maksudnya dia ada 4 sisi. Kemudian kita ada pentagon yang dipetakan, kita ada 5 sisi, yang terakhir kita ada hexagon, dipetakan kita ada 6 sisi. Jadi dia bagikan kat situ, dia beritahu, okay, set A dan B dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan nama poligon dan bilangan sisinya. Okay, jelas ya? Alright, so kita lihat kepada seterusnya. Okay, contoh. Ahmad mengisi 30 liter petrol di stesen minyak. Berapakah jumlah yang perlu dibayar olehnya jika harga semasa adalah RM2.08 seliter? Jadi tengok pada penyelesaian dia. Okay, input dia bagi tahu kat sini RM28 1 liter. Jadi okay, so kamu buat penyelesaian macam ni. Yang ni waktu formal kamu pernah belajar keadaran kan. So kalau 1 liter RM2.08. Kalau 30 liter yang diisi 30 kali RM2.08. So kamu akan dapat RM62.40. So hubungan dia ni nanti kita boleh belajar cara nak petakan dia lah. Okay, ni dia. Okay, so fungsi juga boleh diwakilkan dengan tata tanda dan perwakilan grafik fungsi. Okay, so dalam bentuk macam ni. F kurangan X sama dengan sekian-sekian lah output. Ni boleh berubah tak semestinya 2X kan? Dia boleh jadi macam-macam lah. 5X ke, setengah X ke dan sebagainya. Okay, so dalam merujuk kepada situasi yang tadi tu, pasal yang stesen minyak tadi, yang kamu belajar. Okay, so kalau kita boleh relatekan, kita ada Fx lah. Okay, yang kita tahu X ni adalah dia punya input. Okay, sekarang kita nak dapatkan dia punya output kat sini. Ni output. Okay, so kamu boleh masukkan dekat situ. Okay, so Fx sama dengan berapa? Sekejap Okay, kat sini. Nampak? Okay, so dekat sini kita boleh buat dalam bentuk tata tanda. Tata tanda. Ataupun perwakilan lah. So kita lihat kat situ So kat sini, okay, 30/2.08. Jadi sekarang ni pemalar dia. Constant pemalar. Sebab harga dia fix kan. Okay, yang 30 ni 30 liter. Yang ni adalah pemboleh ubah. Bila dia pemboleh ubah, kita jadikan dia satu pemboleh ubah. Kalau dalam kes ni saya buat X lah.
Okay, so fx sama dengan berapa? So kat sini pemboleh ubah dia tadi x lah dalam kes ni. So pemala dia 2.08 sebab harga setiap liter tu 2.08 Jadi kita boleh tulis kat sini fx sama dengan 2.08 darab dengan x. Sebab x tu adalah pemboleh ubah dia. Okay. So kita buat dalam bentuk tanda. Jadi kalaulah x tu 1, macam contoh lah, 1 liter kan. So kita buat dalam bentuk F1 bermaksud 1 liter sama dengan 2.08 kamu darab dengan 1. Okay, ni kamu dapat berapa kalau kamu kira? Obviously kamu akan dapat 2.08 lah, iaitu RM2.08. Okay, tapi kalau kamu masukkan F, sebab X tadi adalah pemboleh ubah, sekarang X tu adalah 30. So kita gantikan dalam kurungan ni 30 sebab dia adalah pemboleh ubah. So 2.08, okay, X kita ganti dengan 30. Apa masuk kurungan? Apa masuk kurungan? Darab. Darab kan? So kamu darabkan 2.08 darab 30 kamu akan dapat 62.40. Okay. So ini adalah contoh bagi tata tanda perwakilan bagi fungsi. Jelas tak? Boleh tak? Boleh. Boleh terima lagi ya? Okay, bagus. Jadi kita teruskan. Ni dia. Okay. So, kataan F kurungan X sama dengan 2X. Ni 2 ni tak mesti 2. Macam tadilah. 2 dia adalah satu pemala. Okay. Ataupun perkali. Macam tadi 2.08. Tu perkali dia. Ataupun pemala dia lah. Okay. Yang X ni dia apa yang dia boleh ubahkan. Okay. So, kita tengok pada yang ni. Express. Ungkapkan setiap fungsi berikut dalam bentuk tata tanda fungsi. So, jadi kita ada dekat sini tadi. Kita ada domain dia. 2, 3, 4, domain dia 4, 5, 6. Yang ini kamu belajar form 2 kan? Kamu kena pasti macam mana 2 jadi 4, macam mana 3 jadi 6, macam mana 4 jadi 8. Okay, obvious hubungan dia adalah semua domain ni didarabkan dengan 2. Jelas? Sebab tu dalam solution dia ni penyelesaian 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6, 2 darab 4, 8. Okay, so tata tanda fungsi sebab tu dia dapat F X sama dengan 2X. Macam inilah. Okay, sebab dia cari apakah apa tadi? Pemala dia tu, perkali dia 2 semua kan. So pemboleh ubah dia 2, 3, 4. So pemboleh ubah ni semua duduk dekat X, kodomain dia. Ni semua. Okay, jadi ada 2 cara nak memetakan nak menulis tata tanda. Yang pertama boleh tulis macam ni. F 2 titik X ada anak panah ni macam ni. Dibaca sebagai fungsi F memetakan X kepada 2X. Yang kedua boleh tulis macam ni, yang selalu kita buat. Okay. 2X adalah image bagi X di bawah fungsi F. Macam ni. Okay. So, objek dia X, image dia Fx. Okay, image ni Fx. So, kalau dalam AdMath, kamu sini selalu tulis X ni. Okay, kat sini sebenarnya Fx lah. Maksudnya, Fx ni output dia. Okay. Setiap nilai tu macam tu lah. Alright. So kita tengok kepada latihan. Okay, ni kita nak buat latihan. Okay, ungkapkan setiap berikut dalam bentuk tata tanda fungsi. Okay, jadi yang pertama tu, tadi ada 2 cara lah. So 2, 4, 3, 9, 4, 16. Ini obviously hubungan dia adalah kalau sini saya ada X. X kuasa 2, betul? Hubungan dia. Boleh? Okay, so cara tulis dia macam tadi ni F kan? Ni F. So cara tulis dia F kurungan X. Okay, sama dengan X kuasa 2. Okay, macam tu lah. Ataupun cara yang pertama tadi tu, macam mana tadi? Yang titik 2 tu. F titik X. Lepas tu kita ada anak panah. Kita pun buat, nak tulis apa ni? X kuasa 2.
Okay, dua-dua boleh. Atau lah. Saya buat atau. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pada B. Ini. Negatif 3 pergi negatif 1. 5 pergi negatif 3. Negatif 6 pergi negatif 4. Ini kena pasti. Awak rasa macam mana negatif 3 tu boleh jadi negatif 2? Kalau saya tengok pun saya dah tahu dah. Semua hubungan ni kita kena tambah berapa? Tambah Dua. berapa? Dua. Tambah Tambah dua. Ya, tambah 2 kan? Okay, so kita pun boleh letak. Oh tadi sorry, yang ni dia buat G saya tak perasan ni. Apa benda G ni? Yang tadi kalau kamu scroll kan? Okay, yang tadi nampak tak yang ini? Ini dia tulis apa? F kan? F. Dia punya fungsi dia F. Jadi kalau soalan tadi F, fungsi dia F. Kalau soalan yang ini adalah G, saya tak perasan. Okay, G. Jadi kita kena ubah. Maksudnya fungsi dia adalah G. So sini kamu kena padam ya, anak-anak. Padam. F lah tukar. Okay, tukar jadi G. Pasal. Okay. Yang lain. Okay, so kita tengok yang kedua. Yang kedua kita ada kat sini ada X, kat sini ada H, kat sini kita ada FH. Okay, so tadi kita buat tambah 2. Jadi cara pertama tadi kita boleh buat FH. Bukan FH, HX. Silap silap je. Okay, kat sini adalah H, X. Sebab fungsi dia H kan. Fungsi dia H. So, kamu boleh buat HX sama dengan, okay, macam mana kamu nak tuliskan fungsi tu? Tambah 2 ke X tambah 2? Tambah 2. Tambah 2 je. Ke X tambah 2? X tambah 2 je. Kalau kamu buat tambah 2 je, maksudnya saya masukkan H negatif 3, jawapannya 2. Tak ada X kan? Macam mana nak masukkan? Betul tak? Kalau kamu ada H negatif 5, tambah 2 je. So jawapannya 2 je lah. Kamu kena letak X sebenarnya. X mesti ada. So kamu check lah. Kalau H negatif 3, masukkan X ni negatif 3. Sama dengan, okay, negatif 3 ganti tambah 2 dapat tak negatif 1? Dapat. Tu maksudnya kamu check. Tu masukkan H negatif 5. Negatif 5 tambah 2 dapat tak negatif 3? Dapat. H negatif 6. Negatif 6 tambah 2 dapat tak negatif 4? Dapat. Mestilah tak? Tak X. Ni ada X lah. Okey, ataupun cara kedua kita nak tulis H titik 2 X, kita letak anak panah. Okey, macam nak tulis? X tambah 2. Okey? Okey, kalau C dan D pula. Okey, ni kena fikir 2 jadi 5, 3 jadi 8, 5 jadi 14. Dah makin sukar lah ni. 2 jadi 5, 3 jadi 8. 3X tolak 1. Okay, 3X tolak 1. Kita cuba So kat sini akan jadi F lah. Fx. Ni X. Okay. Kita masukkan. X 2 masuk kat sini. 3. 3 / 6, 6 / 1 dapat tak 5? Betul. Okay, masukkan X 3. Dalam ni. 3 / 3 9, 9 / 1 dapat 8. Betul. Masukkan 5 dalam fungsi ni. 5 / 3 15, tolak 1 14. Betul. Betul lah. So cara tulis dia Fx sama dengan 3x tolak 1. Ataupun F titik X, anak panah, 3x tolak 1. Okay? Okay, yang terakhir ni kita ada 4, 2, 8, 3, 16, 5.
X per 4 tambah 1. X per 4 tambah 1. Cuba. X per 4 tambah 1. Try So 4 per 4, 1. Tambah 1 dapat 2, betul. 8 per 4, 2 tambah 1, 3. 16 per 4, 4 tambah 1, 5. Okay, betul. So sini M. Jadi kat sini mesti M, MX. X lah. Jadi cara tulis dia, MX sama dengan X per 4 tambah 1 ataupun M titik X anak panah X per 4 tambah 1. Okay, so tu jelas lah. Yang ni macam orang kata waktu form tu pernah belajar kan. Okay, so kita teruskan. Okay. Ujian garis mencancang. Okay, kamu silibus KSSM Saya pun pernah nampak benda ni, kamu akan belajar di matrikulasi juga. Yang ni dia belajar mencancang, kalau matrik ditambah lagi. Mencancang apa? Garis apa? Kalau mencancang macam ni betul tak? Cancang. Betul. Dia macam Y. Tapi kalau apa kita panggil? Mengufuk. Horizontal line test. Mengufuk pun ada kat matrikulasi. Nak tentukan fungsi ataupun tidak. Okay, senang saja. Ambil satu pembaris. Lukis satu garis selari dengan faksi Y. Faksi Y. So kalau kamu ada apa nama tu? Fungsi. Sini kan? So ni faksi Y kamu. So garisan dia kena macam ni. Kena macam ni lah. Okay, tu yang menegak dia. Sebab nak selari kan. Dengan sebarang nilai X yang dipilih. Jika garis mencancang dilukis memotong graf lebih dari sekali untuk sebarang nilai X, graf bukanlah sebarang fungsi. Maksud dia, kalau kamu buat garis mencancang, tiba-tiba ada 2 titik macam ni. Maksudnya ada 2 nilai X. Satu nilai X, kamu dipetakan ada 2 nilai Y. Y1, Y2. So kalau yang macam ni, dia adalah bukan fungsi. Okay. Sebaliknya, jika kamu petakan, kemudian buat satu garis mencancang, kamu ada satu je titik macam ni. Kalau ada satu je titik macam ni, kita panggil dia fungsi. Macam tu saja. Okay. Okay, so kita tengok pada soalan. Okay, macam ni. So, saya nak ambil pembaris. Ni pembaris. Saya ada pembaris. Saya nak guna pembaris ni. Okay. Ni pembaris saya. Saya pun ambil dalam pembaris ni. Saya nak letakkan di mana? Pada graf. Okay, kita pun buatlah garis. Okay. Okay, kita ambil ni, kita pun buat garisan. Macam ni. Boleh tak cikgu saya nak buat garisan kat tempat lain? Boleh tak jawapan dia? Kat sini. Kat sini. Yang buat kat sini lah. Jawapan dia, boleh, tak ada masalah. Jadi kamu tahulah. So, untuk soalan yang pertama tu, ada berapa titik? 1 je kan? Kat sini kan? So, kat sini adalah right lah. Dia adalah fungsi. Okay, kemudian kamu ambil pembaris lagi. Okay, buat lagi mana-mana garisan. Mana-mana pada nilai X tu pada faksi X. Macam ni. Okay. So, satu lagi boleh buat kat mana-mana saja. So, saya buat kat sini. Yang penting dia mesti selari lah dengan faksi ni. So, dalam kes ni, yang pertama ni, kita ada fungsi. Yang kedua ni pun kita ada fungsi. Yang ketiga? Tak. So, yang ini bukan. Jadi, bukan kita pangkah. Gitu dia. Okay? Senang tak? Senang kan? Okay. So, itu. Jelas Okay, so kita teruskan. Fungsi tak tertarif. Saya suka benda ni. Okay, fungsi tak tertarif adalah highlightkan. Fungsi di mana penyebutnya bersamaan dengan kosong. Penyebut tu mana? Atas ke bawah kalau kamu ada pecahan.
Penyebut atas ke bawah? Bawah. Penyebut tu kat bawah. So, kalau kau semua ada A, sini B. B ni bersamaan dengan kosong. Penyebut dia, tak tertakrif. Okey, apa maksud tak tertakrif? Perkataan ni, siapa tahu maksud tak tertakrif ni? Bahasa Melayunya. Selain tak tertakrif lah, apa yang kamu faham? Tentang tak tertakrif. Nilai tak sama dengan apa yang kita nak. Nilai tak sama dengan apa yang kita nak? Menarik juga tu. Okey, saya nak tunjukkan kamu apa maksud tak Tak tertakrif. nampak ya cikgu. Okey. Apa dia? Nilai tu kita Okey, tak tak tertakrif. nampak yang sebenar. Tak nampak. Betul tak nampak, tak tertakrif. Okey, saya boleh terima. Sekarang saya nak tunjukkan ke kamu apa maksud tak tertakrif. Jadi kita akan ambil fungsi ni 6 bahagi X tolak 7. Saya akan masukkan dalam Desmos graphing ya. Okey, ni Desmos graphing saya. Okey, function tadi kita ada fx. Kalau kat sini y lah ataupun terus 6 bahagi X tolak 7. Ini letak Y. Sorry. Y sama dengan. Okay. Ni graf dia Okay. Form berapa kamu belajar graf ni? Apa nama graf ni? Sinilah. Okay. Ni nama dia graf salingan. Form 2 kamu belajar Okay, saya nak tunjukkan apa maksud tak tertakrif. Tadi dia kata penyebut dia kena samakan dengan kosong. Jadi kalau X tolak 7 sama dengan kosong, X sama dengan berapa? Kalau X tolak 7 sama dengan kosong, X sama dengan berapa? Sama dengan 7. X sama dengan 7. Jadi pada ini, kamu nampak tak ni? Sekarang saya besarkan. Okay, ni 5, ni 10. Yang ni 5, yang ni 10. 5, 6, 7. Okay, sini. Okay, kat sini sebenarnya akan ada satu macam dotted line tau. Kalau kamu belajar kat matrix lah. Okay, di mana pada X sama dengan 7, untuk graf ini, tak ada garisan graf pun. Dia tidak bertembung ataupun tak bersambung. Itu maksud tak tertakrif. Tak ada nilai. Kalau kamu nak masukkan S7 ni, kamu scroll atas. Okay. Ini semua menghampiri saja titik ni. Nampak tak? Ni 7. Ni garis 7 tu. Okay, ni garis 7 tadi. S7. So dia just menghampiri saja line 7 ni. Okay, manakala di bawah ni pula. Ni pun bawah kan? Dia ke bawah. So X7. Saya besarkan. Dia hanya menghampiri sahaja. Ini garisan ni kan? Dia menghampiri sahaja 7. Dia tak masuk 7 pun. Ni 7 kan? Ni nampak ni 7. Dia just menghampiri sahaja. Okay? So, bila mana X sama dengan 7, graf itu tidak tertakrif. Jelas? Jelas Okay, jadi kamu boleh buat lukisan. Contohlah, saya bagi satu. Contoh macam ni, buat satu lukisan kat tepi sini. Ni X, kat sini Y. Okay, kalaulah fungsi tu fx sama dengan 1 per X. Jadi X kosong lah kat sini. So graf dia jadi macam ni. Ini garis selingan tadi. Dia tak akan bertembung dengan X kosong. Okay. So dalam kes ni tadi, fx sama dengan 6 bahagi X tolak 7. So dekat situ, X tolak 7 sama dengan kosong, X sama dengan 7. Okay, jadi fx tidak tertakrif apabila X sama dengan 7 kat situ Okay, so cari nilai K. K. So K sama dengan 7 lah. Alright. So kita tengok kepada nombor 1.
So kita ada dekat situ fx sama dengan, okay, 5x tolak 1 bahagi 3x. So kita dah tahu. Sini So 3x kita boleh buat sama dengan kosong. So x sama dengan berapa? Kosong bahagi 3 kita dapat kosong lah. Betul? So kita pun ambil. So bawah ini dia tak boleh samakan dengan kosong. Kalau tak ada tarikh lah dia punya kes So kamu ambil sahaja tadi tu K sama dengan kosong. Sini. Sama. Okay. So yang seterusnya kita ambil 1 tolak 2x sama dengan kosong. Semua penyebut dia sama dengan kosong. So yang ini kamu dapat negatif 1. Boleh tak? Ini algebra kan? So x sama dengan 1 per 2. Jadi K sama dengan 1 per 2. Boleh? Okay. So kita teruskan. Kita tengok kepada fungsi mutlak pula. Okay, fungsi mutlak. Okay, absolute function ataupun fungsi mutlak. Okay, diberi bahawa fx. Okay, nampak tak ada tanda absolute ni? Ni tanda apa ni? Ini kamu pernah belajar juga kan? Form 2 Tanda modulus. Modulus, ya betul. Okay, itu adalah tanda modulus. So, kalau kamu ingat lagi modulus dia ada apa? Ingat lagi tak bentuk dia? Okay, dia ada bentuk kan? Bentuk dia macam ni, lepas tu dia naik atas, betul tak? Ini adalah y sama dengan modulus x. Kan? Maksudnya dia ada dua nilai. Satu x positif, satu kat sebelah sini x negatif. So ini kamu kena pecahkan sama ada x, y sama dengan x, satu lagi y sama dengan negatif x. Dua nilai graf ni lah. Okay. So daripada dekat situ, okay, ni apa ni? Cari nilai x bagi x bila fx sama dengan 10. So dalam contoh ni dia masukkan 10 ni dalam ni. 10. Lepas tu kita keluarkan nilai dia lah. Sebab tu dia ada positif 10 dengan negatif 10. Macam tadi saya dah keluarkan ni. X dengan negatif x. Boleh tak? Okay. So kamu selesaikan akan ada dua nilai. Okay, jom kita masukkan pada latihan yang keempat ni. Okay, so masukkan yang mula-mula kamu ada dekat situ. Okay, buat je macam yang ditunjukkan ni. So kalau fx sama dengan modulus 3 tolak 4x. Okay, jadi kita ambil fx kita 11. Sama dengan modulus 3 tolak 4x. So kita tahu nilai ini akan ada dua nilai So kalau saya suka letak belah kiri lah. Nak selesaikan senang. Okay. Buka modulus kita akan ada berapa nilai? Dua nilai. So buka modulus. So kita dapat 3 tolak 4x sama dengan tambah tolak 11. Okay, selesaikan. Yang pertama, kamu letak 11 dulu. Positif. Okay. Selesaikan. So yang pertama kamu buat 3 tolak 4x sama dengan 11. Yang kedua kamu ada 3 tolak 4x sama dengan negatif 11. Okey, selesaikan. Okay, negatif 4x sama dengan 11. Ini bawa pergi kiri dapat tolak 3. So negatif 4x, 11 tolak 3 berapa? 8 kan? Betul. So x sama dengan 8 bahagi negatif 4. X sama dengan berapa? Negatif 2. Okey, seterusnya kamu ada yang ini selesaikan.
3 tambah 11 sama dengan 4x. Boleh ke? Ni bawa pergi sini positif. Yang ni bawa pergi sini negatif. So 3 tambah 11 dapat 14. So x macam mana? 14 bahagi 4. 14 bagi 4 ni berapa? Kalkulator. Mana kalkulator saya tu? Kamu kira lah berapa kamu dapat. Berapa ni? Bahagi 2 kan? 3.5. Per 2. Okay? So kamu dapat kat situ 7/2. Okay, kamu cuba selesaikan nombor 2. Saya bagi masa. Kamu dah buat belum? Mungkin kamu tak buat lagi kan? Saya bagi masa 5 minit. Lepas tu kita bincang. Saya panggil seorang. Saya sebut nama. Bagi saya jawapan. Cara kerja sekali. Okay, 5 minit Okay, buat dulu 5 minit saya bagi. Okay. Macam mana? Boleh ya?
Pastikan kamu punya jalan kerja sama dengan saya. Langkah pertama. Sama tak kamu semak dulu ni? Yang ni. Sama tak langkah pertama? Saya bagi langkah pertama. Kalau sama, kamu berada dalam track yang betul. Dapat tak jawapan pertama 34? Okey? Tepat. Ni algebra Kalau kamu algebra kamu lemah tu, kamu ada masalah kat situ nanti. Untuk buat maths lah. Okay. So saya tengok jawapan yang kedua pula. Negatif minus. Negatif pindah. Jadi tambah. Setengah X sama dengan negatif 12 tambah 5 berapa? 8. 8? Betul ke? So, 7. Negatif Negatif 7. tip 7. 7. Kemudian kamu nak X. Ni bawah kan? Kalau pindah jadi darab. So negatif 7 darab 2. So X sama dengan negatif 14. Okay? Jadi ada dua nilai kat situ. Okay, bagus. Teruskan. Okay, kemudian kita tengok lagi. Dah tahu cari nilai, kita akan belajar cara lukis pula. Lukisan dia. Okay, kita tengok saja. Sebenarnya kamu hanya baca apa ni? Contoh, lepas tu kamu boleh try selesaikan kan. Lukis kedua-dua paksi X dan Y. Gantikan nilai. Jadi dia gantikan hujung dengan hujung ni dulu dia cari. Okay, modulus nilai kalau kita kira dalam kalkulator dia akan jadi positif Modulus ni positif. So contoh macam ni dia kira-kira dapat negatif 5. Tapi disebabkan dia moduluskan, dia jadi positif 5. Okay, kalau 10 yang moduluskan, positif 10. Okay, ini akan jadi positif sebab modulus. Okay. Nilai positif So ini kamu kena alert lah benda ni. Lepas tu dia cari jadual kan. Dia buat jadual. Dia cari 3 titik lah yang saya nampak ni. Yang ni pertama hujung dengan hujung. Okey, lepas tu dia cari ni. Ni. Saya buat ni. 3 benda. Bulatkan. Kamu ada modul tu kamu bulatkan. 3 benda yang kamu kena cari. Lepas tu kamu pun plot macam biasa lah. So kita akan guna teknik yang sama. Kita cuba plot buat 3 ni. Cari dulu yang 3 ni. Yang 3 bulat ni. Okay, jadi cara 3 bulat ni yang pertama kita cari dulu yang ini. Dengan ini Okay, so kita buat dulu. G negatif 2. G kurungan negatif 2 sama dengan modulus negatif 2 tolak 1. So sama dengan modulus negatif 2 tolak 1 berapa? Berapa? Hutang 2, hutang 1 berapa? Negatif 3. So modulus negatif 3 kamu dapat berapa? Dapatlah 3. Okay, yang kedua kamu masukkan G3. So gantikan 3 tadi tu. 3 tolak 1 modulus. So dapat modulus 2. Sama dengan modulus 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2 So nilai dia positif. Okay, yang ketiga. Yang kosong ni apa ni? Fx sama dengan kosong bukan F kosong. So dalam yang ketiga adalah G X sama dengan apa? Kosong. Bukan G kosong tau. G X sama dengan kosong. Sebab nanti bila S kosong kamu dapat nilai modulus macam V tu
So, macam mana nak masukkan? Okay, masukkan. Kita ada modulus X tolak 1. So, kat sini kamu pun buat. Modulus X tolak 1 sama dengan kosong. So, buka dia. Kalau kosong, ada positif negatif tak? Tak adalah. Sebab kosong tu dia boleh positif, dia boleh negatif kan? So, kita akan dapat X sama dengan 1 Jadi, kamu bulatkan 3 point ni. Yang ni. Yang ini, yang kita nak 3, kita nak 2, kita nak X sama dengan 1. Benda ni So, kita ada 3 benda. So, masukkan dalam table kamu tu. Tak muat lah. Mana nak letak ni? Ni kot. Table. Okay, yang pertama kita ada nilai X. Lepas tu kita ada nilai GX. Okay, bila X negatif 2, G awak 3. Bila ni kosong tadi tu? Okay, bila X1, ni kan X1 kan? Yang ni kosong. Bila kamu punya X kamu 3, GX kamu 2. Okay, ni saya besarkan. Besarkan. Ni. Okay, tu point-point dia. Masukkan dulu Okay, lepas tu boleh tak kita lukis? Boleh lukis lah. So, kamu lukis kat situ. Saya nak lukis kat mana? Saya lukis kat tempat yang putih ni lah. Sinilah tak muat. Okay, so tadi kita ada buat benda tu. Okay, tadi X, ni GX. So, tak muat kan tadi? Okay, negatif 2, 3. Bila GX kosong, kita dapat 1. Bila ni 3, kita dapat 2. Ni point tadi. So, berdasarkan daripada point ini, kita pun boleh lukis graf kita tu. So, boleh lukis. Plotkan nilai lah. Jadi, X kamu negatif 2 kat sini. 1 kat sini. 3. Hujung lagi lah. Sebab 3 kat sini. Okay, negatif 2. Sikit je kat sini. Saya padam sikit. Okay, mungkin lawa-lawa Okay, terusnya masukkan. Bila S kamu negatif 2, GX kamu 3. So, sini ni GX. GX. Point ni GX. So, 3 plot sini 3. Ni 3 Okay, bila S kamu 1, yang ini kosong jadi kat sini. Bila S kamu 3, sini 2. Okay. Okay, lepas tu sambungkan. Okay, sambungkan. Okay, ni kamu ada. Pakai pen apa best? Warna kuning. Sambung. Sini modulus. Okay, lepas tu kita pun sambung lagi. Situ. Okay, ambil pembaris. Sambung sini. Alright, so saya dah ada satu graf modulus. Okay, ataupun graf nilai mutlak. Absolute value. Untuk graf yang pertama. Soalan pertama Okay, macam mana? Okay. Okay. Seterusnya saya bagi kamu 5 minit. Kamu boleh buat nombor 2. Ikut macam tadilah. Langkah 1, cari yang ini. Langkah 1. Langkah 2, yang ini. Okay, langkah 3. Bila apa kosong tadi? GX kosong kan? GX sama kosong. Apakah nilai X? Okay, ni langkah 4. Buat
table, buat jadual nilai. Langkah 5, kita pun lukis graf. Right? Okay, saya bagi masa untuk kamu. Kamu buat dulu. Okey, boleh ke? Buat. Dengan buat. Saya masih share screen dengan kamu ke? Belum lagi ke saya dah tak share dah? Ada lagi. Nampak OneNote saya tak? Okey. Nampak kan? Alright, kita tengok langkah pertama. Okey, langkah 1. Saya nak buat kat tempat yang besar sikit. Dua.
Gx sama dengan dan kita ada lagi di sini. Okey, langkah 1. Apa tadi saya kata? Kita masukkan X sama dengan negatif 2. Ni kan X kan? Okey, masukkan X sama dengan negatif 2. Okey, jadi kamu ada G negatif 2, masukkan. Modulus 4 tolak 3 negatif 2. Okey, so kat sini kamu akan ada, okey, ni dah kamu dapat berapa ni? Ni So yang ini kamu dapat modulus, okey, 4 tolak 3 tolak negatif 2, berapa ni? 10, betul tak? 10. 10 kan? 10. Okey, modulus 10, 10 lah. Langkah 1 selesai. So kita buat langkah 2. Ni langkah 2 So langkah 2. G2 4 tolak 3 kurungan 2. Okay, so kita akan dapat 4 tolak negatif 2. So, Negatif 2. kita dapat negatif ke positif sini? Positif. Positif nilai positif tau. Faham tak? Faham. Faham. Langkah 3 dah. Apa yang kosong? Langkah 3 apa yang kosong? Langkah 3 Gx sama dengan Kosong. kosong. Okay, bukan X sama kosong, Gx sama dengan kosong. Alright, so masukkan Gx sama dengan kosong. Okay, so ada modulus 4 tolak 3x sama dengan kosong. Okay, kemudian awak akan ada, ni kalau kita hilangkan, buka bracket, buka modulus, kita akan dapat 2 nilai. Tapi kosong lah kan, dia bukan positif, dia bukan negatif pun. So 4 tolak 3x sama dengan kosong. So 4 sama dengan 3x. So 3x sama dengan 4. So x sama dengan 4 per 3. Okay. So kamu dah ada 3 benda ni. Kemudian langkah 4 kita buat jadual. Yang ada x dengan gx. So x yang pertama kamu ada negatif 2. Okay. Okay, 4 per 3 lepas tu 4 per 3 ni kat tengah-tengah dia. Okay, lepas tu kamu ada 2 kat sini. Okay, lepas tu kamu masukkan nilai. Ni apa ni? 10. Sini kosong. Sini 2 kan. Okay, langkah 5. Masa untuk melukis. Melukis. Saya nak pakai pembaris saya yang cantik ni. Kamu ada pembaris kamu, saya pun ada pembaris saya. Okay, kita pun buatlah garisan lukis. Okay, kita lukis. Dapat. Okay, ni saya punya Y. Okay, ni saya punya X. Kenapa saya tahu garisan saya kena kat bawah ni? Sebab saya tengok nilai lah. Sini nampak tak? GX ni mewakili paksi Y kan? Semua nilai ni start daripada kosong ke atas. Jadi positif lah. Tapi kalau nilai X ada negatif, ada positif. Sebab tu saya selalu lukis, dia akan jadi macam ni. So sini saya punya Y ataupun GX. Okay, kat sini saya ada X saya. Jadi saya pun plot negatif 2. Sini saya ada 2. Okay, sini saya dapat 3. Okay.
So katakan sini 2. Kosong. 10 tinggi sikit lah. Ke bawah kita letaklah 2 sini lah. Kita adjust dia. Atas ni tak 10. So potong tadi tu. Buang. Buang mana ni? Ni buang. Okay, lepas tu kita pun ambil pembaris tadi tu. Kita pun lukis. Kita buat garis. Garis sampai kosong. Okay, lepas tu pindahkan. Itu. Okay, cantik tak? Sama tak yang kamu dapat ni? Boleh? Boleh ke tak ni? Kamu okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, apakah julat ni? Tentukan julatnya. Julat tu apa ya? Yang lagi tak? Kataan julat. Soalan ni, dia nak julat ni. Tak perasan ni. Tentukan julatnya. Julat ni apa ya, anak-anak? Nilai paling besar atau nilai paling kecil? Betul. Betul. Nilai terbesar, nilai terkecil. Bagi paksi mana? Y ke X? Julat ni kita tengok paksi X So julat, paksi X pula. Julat kita lihat pada paksi Y. Ataupun kita tengok dia punya image. Tu adalah julat samalah. Kodomain. Okey, jadi dalam kes pertama, julat maksudnya apa nilai tu, graf tu berada di mana? Di sehingga mana lah. Okey. So dalam kes ni kita ada graf, kita tengok dekat paksi GS ni, kita tengok dekat GS kosong ada tak nilai? Ada nilai kat sini. Sehingga GS 3 ada. Maksudnya graf tu ada nilai dia daripada 3 sampai kosong. Kat bawah ada tak? Bawah tak ada graf kan? So tak adalah. Jadi kita boleh buat GX, ni julat dia. Julat sama dengan, kita buat titik macam ni, apa tanda ketaksamaan ni. Okey, daripada kosong, maksudnya daripada asalan, ni asalan ni kosong, sampailah 3. Okey, ni jawapan untuk yang pertama. Daripada kosong, daripada asalan ni sampai 3. Maksudnya, kat situ akan ada graf yang ada lah, yang tertakrif. Okey, manakala yang kedua, ni kedua. Kedua, kita ada julat. Daripada kosong, asalan ada nilai graf ni sampai 10. So kita pun buat sini julat. Daripada kosong, GX sampai 10. Okey? Boleh ke? Boleh. Okey, kita teruskan. Lagi 15 minit. Saya ingat lagi 2 buku surat ni. Fungsi diskret dan selanjar. Sampai situ saja kot. Yang lain ni kita hari apa kita ada admit? Admit Khamis Khamis petang. Okay. Khamis petang boleh buat admit ni. Celik sikit mata awak buat petang. Aduh. Okay, kita tengok ni Fungsi diskret dan selanjar. Discrete and continuous function. Kadang-kadang saya cakap bahasa Inggeris lah. Sebab kat matrik you belajar bahasa Inggeris kan? Baguslah ada buku ni. Discrete and continuous function. Selanjar. Okay, senang je. Discrete ni benda yang boleh dikira.
Senang tak? Kamu boleh kira. Macam contoh teks dengan pesanan, SMS, WhatsApp, Telegram. Kamu boleh kira. Berapa banyak teks kamu? Berapa banyak WhatsApp message yang kamu dapat? Berapa banyak Telegram message kamu dapat? Okay, buku. Kita boleh kira buku tu. Bilangan pelajar boleh kira. Dia tak ada perpuluhan. Benda tak ada perpuluhan lah. Dia tak ada, siapa dia nama? Syakirin. Dia 1.2. Bukan. Syakirin ni seorang. Satu lah. Okay. Tapi kalau selanjar, continuous, kita ada berat. Berat ni ada point-point. 55.01, 02, jarak pun sama, suhu pun sama. Dia ada point-point lah. So dia ni selanjar, continuous. Okay? Senang je kan? Okay, latihan. Tentukan sama ada contoh berikut adalah fungsi diskret atau selanjar. Okay, yang pertama. Yang ni apa jawapannya? Discrete. Diskret. Mana je diskret lah. D-I-S-K. Diskret. 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 Okey, panjang pertumbuhan rambut setiap hari. Apa ni? Selanjar. Selanjar Okey, masa. Diskret ke selanjar? Masa Selanjak. ni dia ada Selanjar. Selanjar. Okey, so kita teruskan. Okay, diskret. Satu graf yang terdiri dari titik-titik yang hanya integer. Apa maksud integer? Kamu belajar integer kan? Nombor negatif ataupun positif. Yang nombor bulat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Tiada garisan yang menyambungkan titik-titik. So contoh yang pertama macam ni. Okay? Tak ada garisan yang sambungkan titik-titik. Kenapa yang ini dia kata diskret? Sebab kita tengok domain ni. Nampak tak domain ni? Negatif 1, 0, 1, 2. Jadi kamu tak boleh nak panjangkan graf kamu tu. Kamu tak boleh lukis macam masa saya. Kamu tak dilarang untuk soalan ni kamu sambung macam ni. Sebab dia nilai dia bila kalau ikutkan ini domain dia ni, dia tak ada domain 1.1, 1.2, faham tak? Dia tak ada 1.3. Dari titik kat sini tak ada. Ni tak ada ni. Tak ada kat sini, tak ada. Sini pun tak ada. In between these two numbers, tak ada nilai. Itu maksud dia. Okay, jadi bila tak ada nilai, dia boleh dikira. Bila dikira, dia adalah diskret lah. Okay, contoh yang kedua. Yang ni, okay, dia kata. Okay, dia bagi contoh ini. Untuk domain, semua nombor nyata. Okay, apakah nombor nyata ni? Real numbers ni. Okay, real numbers ataupun nombor nyata ni, dia apa-apa saja nilai lah. Dia buat macam ni. Okay, dia nilai, dia boleh anything. Daripada X tu negative infinity sampai infinity. Nombor tak takrif lah. Maksudnya nombor point-point boleh, nombor bukan nisbah boleh dan sebagainya. Tapi kalau dalam kes ni, terhad pada nombor-nombor yang dikira ni saja. Okay, kalau yang macam ni kamu boleh buat negatif 112 sekian. Nombor dia banyak lah. Jadi dia bersambung Jadi walaupun dia plot macam ni dari titik-titik ni, dia boleh disambungkan graf dia. Sebab dia bagi domain ni nilai X semua nombor nyata. So ni X, maksudnya 1.1 ada, 1.2 ada nilai, 1.3 ada nilai dan sebagainya lah. Okay? Itu bendanya. Alright, so kita lihat kepada contoh. Ini. Nyatakan graf di bawah sama ada ia adalah fungsi diskret ataupun selanjar. Okey, benda pertama saya mark dulu. Ada tak garis yang menyambungkan titik-titik? Ada ke tak? Tak ada. Tiada garis kan? Sambungkan titik-titik. So kalau tak ada, maksudnya jawapannya adalah fungsi. Fungsi apa? Discrete. Diskret. Yang kedua ada garis. Bila ada garis, maksudnya
paksi Y tu dia takrif lah yang menyambungkan titik-titik. So kita panggil dia fungsi Selanjar. selanjar. Continuous function. Okay. Panjang Rasa macam lama. Sebab ni konten ni berat jugalah. Bagi saya lah Okay. So kat situ. Alright. Kerja untuk kamu. Kamu dah tahu sikit-sikit ni. Kita pun tengoklah sikit sebab kita nak track kan. Boleh ke tak kamu buat. Okay. Sekarang. Kamu ada buku teks tak dengan kamu? Tak ada. Tak ada. Aduh, sedihnya. Kenapa hidup kamu tiada buku teks? Itulah tu. Okay. Sekejap ya. Okay, saya akan beri print screen. Okay, kamu buat yang ni untuk kamu punya kefahaman lah. Saya bagi print screen saja. Tengok di Telegram. Tu ada latih diri Ada 3 soalan kat situ. Ada lagi 10 minit ni. Okey, ada lagi 10 minit. Okey, cuba kamu tengok pada latih diri 1.1 tu. Inilah dia. Sebelum pukul 12 kan, ada 10 minit. Cuba kamu buat dulu. Okey. So, bila habis je lagu saya pasang ni, kira habislah kelas kita hari ni Kamu cuba buat dulu Okay, 5 minit cuba try buat dulu.
Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Para, para. Bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Para. Bere, bere. É Alex Ferrari fazendo barabere. Okay, so sambil-sambil kamu buat tu, okay, kamu okay tak so far untuk PDP online di sini? Okay ke? Okey. Okay. Okey. Okay. Kalau saya tengok kan pelajar dalam kelas ni ada 43 orang. 3 orang Jadi 45 yang kelas tu. So, kita sekarang ni nak misi cari lagi 14 orang ni. Mana hilang 14 orang ni? Okay, so nanti saya nak tengok balik mana saya punya tu. Ada 54 votes. Maksudnya tadi tu ada datang, ada terkeluar lah 54 orang tadi. So, 54 orang ni. Okay, pastikan kamu semua dah tanda kehadiran. Dah tanda belum kehadiran yang ada dalam kelas ni? Dekat Telegram sebelum saya tanda. Dah. Sudah. Daripada 59 orang, ada 54. Mana lagi 5 orang tu hilang? Hilang pi mana kan? Okay, so siapa kawan yang kamu rasa macam tak ada dia ni? Kamu bagi tahu lah saya sebelum saya nak cari siapa budak ni. Orang.
Okay, so kita jumpa insyaAllah masa kelas lain. Okay, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi datang. Committed, bagus. Saya doakan awak semua berjaya. Berjaya dunia akhirat. InsyaAllah jadi orang berguna. Okay, so kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillah. Wal-Asri ini. Okay, bye semua. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.